Assalamualaikum dan hi, welcome back to The Crunch Gadget Channel. Jadi macam biasa, kita akan unboxing satu lagi peranti malam ni. Dan peranti yang kita akan unboxing pada malam ni adalah peranti yang paling berbaloi untuk kelas pertengahan. Jadi, handphone apakah yang saya maksudkan? Ini dia, Poco X3 NFC. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing Poco X3 NFC. So, jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan tengok dulu apa yang ada pada kotak dia. So, macam biasa, dekat depan dia ada tulis perkataan Poco, dia ada tulis X3 NFC. Dekat sebelah kanan pun sama, ada tulis Poco X3 NFC. Lepas tu kat bawah dia ada tulis with easy access to the Google apps you use most. Maksudnya dia ada perli satu company ni. Kita tak perlu cakap kat sini. Okey, dekat tepi sebelah kiri pun ada tulis Poco X3 NFC juga. Lepas tu dekat belakang tak ada apa-apa, kosong. Dan dekat bawah ni dia ada tulis Poco X3 NFC. Okey. Dan yang ada di yang ada pada tangan saya sekarang ni adalah versi warna shadow grey dan juga 6GB RAM dan 64GB ROM. Okey, so rasanya itu sahaja. Jadi, jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tak tepi dulu. Okay, so macam biasa dia ada satu kotak kuning, ada tulis Poco kat depan ni. Nanti kita akan tengok apa yang ada kat dalam, tak tepi dulu. Lepas tu ada handphone dia di sini. Wow. So ini handphone dia, nanti kita akan ulas. Lepas tu kita akan tengok lagi apa yang ada dalam kotak. Ini plastik biasa. Okay, so dekat dalam ni seperti yang korang semua boleh tengok, ada dua benda dalam ni. So yang pertama, kita ada charger adapter. Charger adapter ni dia support sehingga 33 watt maksimum. Okay, tak sini dulu. Lepas tu satu lagi dia bagi kabel USB Type A kepada Type C. Dekat dalam dia ada warna macam warna oranye merah begitu. Nice, nampak? Okay, so letak tepi dulu. So itu sahaja yang ada dalam kotak. Tak ada apa-apa dah. Okay, jadi kita akan tengok lagi apa yang ada pada kotak kecil yang ada dalam box ni tadi. So kita buka dulu. Okay, pertama sekali bila kita buka, kita ada nampak sini ada SIM ejector tools. Okay, lepas tu kita buka lagi. Ini kita ada user manual yang jarang kita baca. So letak tepi. Lepas tu ada bagi satu casing jelly case. Macam yang brand-brand lain juga, dia ada bagi jelly case yang biasa punya. So untuk permulaan pakai telefon ni, kalau nak pakai casing ni bolehlah sebelum kita beli casing lain. Okay, letak tepi dulu. Okay, dan inilah dia handphone Poco X3 NFC yang ada di tangan saya sekarang. Okay, so sebelum saya buka ni, kita tengok apa yang ada pada kertas kat depan ni yang dia highlightkan features yang ada pada Poco X3 NFC ni. Yang pertama sekali, dia menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 732G up to 2.3Hz octa-core CPU. Lepas tu dia ada 120Hz. Ini yang penting yang ada pada telefon ni, 120Hz, 6.67 inci Full HD Plus. Support sehingga 240Hz touch sampling rate. Maksudnya dia touch sampling rate ni biasa berguna bila kita main game. Dia punya touch responsif dia tu, dia sangat respon lah. Maksudnya dia cepat responsif bila kita main game. Lepas tu dia ada highlightkan lagi kamera dia 64 megapiksel AI quad camera. Maksudnya dia ada 4 kamera belakang. Lepas tu dia ada 20 megapiksel in display front camera. Maksudnya kamera hadapan dia selfie support sehingga 20 megapiksel. Dan features terakhir yang di highlight pada kertas depan ni, pada plastik ni, iaitu 5160 mAh battery dan support 33 watt fast charging. Jom kita buka. Okey, kita tak tepi dulu. Okey, dan inilah dia warna shadow grey. So ini warna shadow grey yang ada pada tangan saya sekarang, kalau korang boleh tengok. Okey.
Okey, jadi macam biasa, feel pertama bila saya pegang telefon ni, dia memang rasa agak premium juga sebab dekat belakang ni saya rasa dia bukan kaca, dia mungkin plastik, cuma bila kita nampak tu dia punya finishing dia tu dia macam kaca. Dia seakan-akan kaca, so dia akan nampak macam premium lah. Okey, jadi kita akan go through dulu apa yang ada pada body telefon ni sendiri. So dekat atas kita ada stereo speaker, lepas tu kita ada lubang mic dan juga IR blaster kalau tak silap saya. Okay. Lepas tu dekat sebelah kanan kita ada volume up, ada volume down, dan macam biasa ada button on off juga, juga bertindak sebagai dia punya fingerprint. Okay. So itu saja yang ada pada sebelah kanan. Dan di sebelah bawah pula ada satu lagi lubang speaker. Lepas tu ada lagi lubang mic, USB port C, Type C dan juga 3.5mm. Maksudnya telefon ni dia masih lagi support 3.5mm audio jack. Jadi walaupun telefon ni dia tidak dibekalkan dengan earphone percuma dalam kotak, tapi korang boleh guna earphone yang korang dah ada, ataupun boleh guna earphone standard yang ada kat kedai yang guna 3.5mm. So tak perlu beli adapter lah. Okey, dan di sebelah kiri pula hanya terdapat satu bahagian saja, iaitu tempat untuk SIM tray. Okey. Tempat untuk SIM tray ni dia support hybrid, iaitu untuk yang slot pertama dia support SIM 1 ataupun micro SD, dan slot yang kedua lagi support untuk SIM kedua lah. Jadi korang boleh pilih sama ada mau pakai dua-dua SIM, dua-dua slot tu untuk letak SIM, ataupun korang boleh pilih slot pertama letak micro SD dan slot kedua tu untuk letak SIM card. Okay. Bahagian belakang pula, telefon ini dilengkapi dengan 4 setup kamera, yang mana kamera utama sebesar 64 megapiksel, diikuti oleh kamera kedua iaitu kamera ultra wide sebesar 13 megapiksel, dan terdapat dua lagi sensor iaitu sensor makro dan juga depth sensor, yang mana dua-dua kamera ni setupnya sebesar 2 megapiksel. Dan dekat bahagian hadapan pula terdapat satu kamera selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Okey, so sebelum tu saya akan on dulu telefon ni. Nanti kita akan go through dia punya software dia. Okey, so sementara telefon ni on, saya akan cerita serba sedikit lagi berkenaan dengan dia punya LCD terlebih dahulu. Okey, telefon ini dilengkapi dengan 6.67 inci Full HD Plus. Dan yang bagusnya telefon ni, dia support sehingga 120 Hz refresh rate dan tingkat kecerahan sehingga 450 nit. Okey, dan telefon ini juga, skrin dia ni dilengkapi ataupun didatangkan dengan skrin teknologi Corning Gorilla Glass 5, yang mana Corning Gorilla Glass 5 ni semestinya dia punya tingkat ketahanan dia akan lebih baik lagi lah berbanding dengan Corning Gorilla Glass 4. Okay. Dan telefon ini dilengkapi dengan Android 10 dengan user interface daripada Poco sendiri, iaitu MIUI 12 dengan support Poco Launcher. Lepas tu, okay, telefon ini juga dilengkapi dengan Snapdragon 732G, yang mana Snapdragon 732G ni merupakan Snapdragon terbaik untuk kelas 4G. Okay. Dan GPU yang terdapat pada telefon ni pula adalah Adreno 618. Antara kelebihan lain lagi yang ada pada telefon ni adalah dia support stereo speaker. Maksudnya bila support stereo speaker ni, dia ada support untuk speaker di atas dan juga speaker di bawah. Jadi bila kita main game tu, dia akan lebih sedap lagi untuk bermain game menggunakan telefon yang support stereo speaker. Okey, dan untuk makluman korang, telefon ni terdapat dua varian untuk pasaran Malaysia, yang mana varian pertama adalah 6GB RAM dan juga 64GB ROM, dan varian yang kedua adalah 6GB RAM dan juga 128GB ROM. Okey, dan satu lagi mesti korang akan tertanya kan, berapa harga telefon ni dekat pasaran kita. Okey, so untuk varian pertama yang 64GB ROM,
harganya adalah RM899, manakala untuk varian yang 128GB ROM pula berharga RM1099. Okay, so itu sahaja untuk video saya pada kali ini. Jadi macam biasa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi support channel di Crunch Gadget ni. Jadi sebelum saya undur diri, macam biasa jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan bye-bye.